TNB dia memang wajib letakkan nama company lah. Jadi kalau tuan-tuan lepas ni bertukar company walaupun buat kerja sama tapi bertukar company dan masih lagi buat kerja dekat site TNB, tuan-tuan memang kena tukar kad ni. Pasal apa? Kena tukar nama company. Itu requirement daripada TNB sendiri. Jadi kenapa tuan-tuan dipaksa untuk datang khusus pada hari ni? Pasal tuan-tuan kena dapat kad tu pasal tuan-tuan nak masuk kerja dalam site TNB. Dan kad ni diwajibkan oleh pihak TNB kepada semua kontraktor ataupun subkontraktor ataupun vendor ataupun supplier. Tak kira apa kerja yang dibuat sekalipun, asalkan masuk dalam site TNB ataupun buat kerja untuk TNB, wajib ada kad NTSP yang sah. Kenapa dia suruh ada kad ni tuan-tuan? Yang pertama sekali, kalau ikut bahasa buku dia cakap apa? Dia nak semua orang yang buat kerja untuk TNB ada basic pasal safety. Itu yang paling simple lah. Okay, yang kedua, of course itu adalah requirement daripada TNB sendiri. Dan yang ketiga ni adalah tujuan utama dia tuan-tuan. Dia nak kurangkan kemalangan dan juga meningkatkan produktiviti. Pasal apa? Sebelum COVID, sebelum tahun 2020, beberapa tahun berturut-turut, statistik daripada Perkeso menunjukkan TNB nombor 1. Nombor 1 daripada segi apa tuan-tuan? Daripada segi kemalangan di tempat kerja. Sama ada kepada champion dalam aksiden. Jadi benda ni agak memalukan TNB lah. TNB tak suka pasal apa? Dia menang dekat benda-benda yang tak sedap. Jadi ini adalah antara inisiatif dia untuk mengurangkan kemalangan lah. Sama ada kepada kaki tangan dan juga kepada kontraktor dia. Dan kalau kita tengok statistik daripada International Labour Organization, dia cakap setiap 15 saat berlaku 2 kematian di tempat kerja di seluruh dunia. Setiap 15 saat 2 kematian di tempat kerja akibat kemalangan. So kalau kita kira-kira lah start pukul 9 pagi tadi sampai pukul 10 ni, agak-agak dah berapa ramai orang mati tuan-tuan dekat tempat kerja? Ramai kan? Jadi kita yang masih hidup ni, kita jangan masuk dalam statistik tu lah. Okay, dan juga tuan-tuan, kemudian faedah kad ni tuan-tuan. Faedah kad ni pun dia bahasa-bahasa buku lah, on paper. Mematuhi peraturan, mematuhi undang-undang dan sebagainya. Dan last sekali tuan-tuan, bila tuan-tuan dah ada kad ni, secara automatik tuan-tuan akan ada perlindungan insurans daripada Etika ataupun Takaful Malaysia. So dia akan cover tuan-tuan sekiranya tuan-tuan pemegang kad dan berumur di antara 16 hingga 75 tahun. Okay. Dia menggunakan skim keluarga berkelompok. Jadi kalau siapa-siapa yang biasa dengan insurans ni, kalau dengar kata skim keluarga berkelompok ni, biasanya coverage dia tak besar lah tuan-tuan. Tak banyak sangat. Ya, dia tak banyak tapi masih ada lagi sedikit bantuan sekiranya berlaku apa-apa kemalangan kepada kita lah. Okey, apa yang dia cover tuan-tuan? Dia ada 2 manfaat. Yang pertama manfaat akibat kemalangan, yang kedua adalah manfaat secara semula jadi. Okay, kita go through sikit. Yang pertama dia cakap apa? Kalau mati akibat kemalangan, waris tuan-tuan akan dapat pampasan maksimum RM13,000. Tak kira disebabkan apa sekalipun, tak semestinya semasa bekerja. Di luar waktu kerja pun dia akan cover juga. Okay, yang kedua, cacat kekal akibat kemalangan. Misalnya berlaku kemalangan kepada tuan-tuan dan juga cacat kekal. Contohnya jatuh daripada tempat tinggi, lumpuh separuh badan, lumpuh sampai mati. Itu dia consider sebagai cacat kekal lah. So apa yang berlaku? RM13,000 juga untuk tuan-tuan. Okay, kemudian belanja ke bumi. Sekiranya meninggal, dia akan bagi allowance ataupun bayaran untuk pengebumian maksimum RM500 lah. Dan juga sekiranya berlaku kemalangan kepada tuan-tuan, dimasukkan ke hospital 1 hari, dia akan bayar allowance RM30, maksimum 30 hari. Contohnya berlaku aksiden, tuan-tuan warded 2 bulan, dia cuma akan bayar sebulan saja, iaitu RM30 kali 30 hari, bermaksud tuan-tuan akan dapat allowance sebanyak RM900 untuk warded punya allowance. Okay, itu akibat kemalangan. Yang kedua, manfaat akibat semula jadi. Yang pertama, mati secara semula jadi. Kat sini dia bagi contoh kalau meninggal dalam tidur. Meninggal dalam tidur, itu dia akan consider sebagai meninggal secara semula jadi. So waris cuma akan dapat RM5,000 saja. Dan kalau berumur 66 dan ke atas, cuma akan dapat separuh saja. Yang kedua, cacat kekal akibat semula jadi. Kat sini Etika bagi contoh paling mudah, dia kata kalau kena stroke ataupun angin ahma, biasanya orang stroke ni dia akan lumpuh separuh badan, lumpuh satu badan, RM5,000. Kalau tuan-tuan ada penyakit-penyakit yang kronik, yang terminal, sakit jantung, kanser dan yang terkini kalau kena COVID pun di cover juga. Itu yang dimaklumkan kepada kami lah, RM5,000 dan juga belanja ke bumi RM1,000.
So coverage dia adalah 24 jam sehari, 365 hari setahun, tak kira kad mana-mana selagi mana kemalangan berlaku semasa kad masih valid. Bermaksud dia akan cover tuan-tuan dalam masa 3 tahun lah. Pasal apa 3 tahun merupakan tarikh validity kad. Selepas berlaku kemalangan, kalau lepas kad expired berlaku kemalangan, dia dah tak cover dah. Okay? Jadi yuran yang tuan-tuan bayar ataupun company tuan-tuan bayar tu kita ambil RM30 daripadanya, kita akan bayarkan kepada pihak Etika untuk coverage selama 3 tahun ni lah. Itu adalah untuk insurans. Kemudian cara nak buat tuntutan pun dia kata kalau berlaku kemalangan, tuan-tuan ada masa dalam tempoh 60 hari selepas kemalangan untuk bagi tahu ataupun buat permohonan. So bahasa mudahnya kat sini, kalau berlaku kemalangan, pergi settlekan dulu sakit tu. Kalau nak pergi hospital, pergilah hospital. Kalau nak buat report polis, buatlah report polis. Okay? Kemudian selepas selesai apa semua tu, pergi mana-mana NIOSH yang terdekat untuk buat untuk dapatkan borang lah, buat tuntutan. Nak cakap je dekat pegawai NIOSH, cakap nak buat claim insurans untuk safety passport. So memang dah ada borang standard. Isikan borang tu, bagi dokumen-dokumen yang diperlukan dan hantar balik kepada NIOSH. So selepas NIOSH terima dokumen yang lengkap, kita akan buat semakan, kita akan buat pengesahan, kita akan buat surat sokongan dan kita akan submit kepada pihak Etika. Selepas pihak Etika terima, dia akan terus bayar kepada tuan-tuan ataupun kepada waris tuan-tuan lah sekiranya berlaku kematian. Dia punya prosedur dia 2 hingga 3 minggu bekerja. Itu untuk tuntutan yang mudah. Kalau tuntutan yang kompleks, contohnya sakit, mati akibat COVID contohnya. Itu pihak Etika kena buat siasatan dan sebagainya, dia akan ambil masa yang lebih lagi ya, bergantung kepada jenis tuntutan. So ini adalah untuk insurans. Okey, seterusnya tuan-tuan, khusus NTSP ini juga diiktiraf oleh pihak CIDB. Maksudnya apa? Kita faham kalau kata CIDB ni dia berkaitan dengan construction. In case kalau tuan-tuan belum pernah ada green card dan selepas ni tiba-tiba mungkin akan dapat projek yang memerlukan green card CIDB pula. Dia ada setengah syarat walaupun dah ada kad NTSP, kena ada juga kad CIDB. So kalau belum pernah ada, tuan-tuan boleh jimat sehari. Maksudnya apa? Dengan adanya kad NTSP ni, tuan-tuan boleh buat bayaran, buat pendaftaran dan juga dokumen macam biasa kepada CIDB. Tuan-tuan tak perlu lagi attend khusus dekat CIDB. Dia akan secara automatik, dia akan convertkan. Bukan convertkan lah, dia akan keluarkan kad hijau untuk tuan-tuan. Tak payah datang lagi khusus dekat CIDB. Dan kad CIDB ni ataupun green card ni pun dia ada dia punya coverage insurance. So kalau berlaku satu kemalangan, tuan-tuan boleh claim kad NTSP NIOSH dan juga green card CIDB. Kan kalau tuan-tuan ada kad safety passport yang lain, pasal NIOSH dia ada banyak safety passport, oil and gas untuk TM, TNB dan sebagainya. Misal kata sebelum ni pernah buat TM punya, pernah buat OGSP punya, kalau berlaku kemalangan boleh claim semua kad yang masih valid. So dia punya bayaran ataupun pampasan dia akan lebih sikit lah. Ya, kemudian sekiranya company tuan-tuan berdaftar dengan HRDF ataupun PSMB, khusus pada hari ini boleh dibuat tuntutan semula. Maksudnya daripada RM212 yang dibayar tu, dia akan ada diskaun lah. Tak silap saya maksimum 70%. So RM212 tolak 70%, berapa puluh je sebenarnya khusus tuan-tuan pada hari ini. Itu pun sekiranya kalau company tuan-tuan berdaftar dengan HRDF ataupun PSMB. Baik, itu sedikit sebanyak. Kemudian kita masuk benda yang paling penting sebagai kontraktor, tuan-tuan kena tahu satu benda yang dinamakan sebagai life saving rules. Peraturan penyelamat nyawa. Benda ni dikuatkuasakan dekat semua site TNB ataupun ketika tuan-tuan buat kerja untuk TNB. Asalkan buat kerja untuk TNB je, tuan-tuan wajib untuk follow life saving rules ni. Dia ada 9 peraturan. 3 peraturan utama adalah berkaitan dengan kerja-kerja elektrik. Okay, yang pertama dia cakap apa? Kalau nak buat kerja elektrikal, tuan-tuan kena buat pengasingan, kena buat pengujian dan juga kena buat pembumian. Ini dalam bahasa mudahnya lah. Kalau nak buat kerja elektrik, tutup dulu bekalan elektrik, kena lock dulu. Macam kita tukar mentol dekat rumah, mentol terbakar, benda pertama kita buat apa? Kita akan tutup switch. Kemudian kita baru tukar mentol dan sebagainya, barulah kita onkan balik. Sama juga konsep dia macam ni. Saya tak cerita detail kat sini pasal tuan-tuan semua adalah surveyor. Mungkin tak berapa berkaitan sangat dengan benda ni. Ataupun mungkin langsung tak buat langsung tentang kerja-kerja elektrikal ni. Okay, yang kedua adalah permit. Kat sini dia cakap untuk kerja-kerja elektrik kena dapatkan permit. Tapi by right apa-apa kerja sekalipun tuan-tuan kena dapatkan permit daripada klien lah ataupun daripada tuan tanah Kedaung tu.
So kat sini dia cakap apa, permit antara benda yang paling penting. Pasal apa, in case kalau tuan-tuan tak ada permit, kemudian tuan-tuan buat kerja, bila berlaku kemalangan, dia akan menyusahkan banyak pihak lah. Yang pertama, tuan-tuan sebagai mangsa akan dapat sakit, akan dapat susah. Nah, dan majikan tuan-tuan pun mungkin akan dapat susah, dan juga klien tuan-tuan pun akan dapat susah. Pasal apa, tuan-tuan dianggap sebagai penceroboh. Dan kenapa pentingnya permit ni tuan-tuan? Pasal kalau mengikut perkongsian daripada pihak TNB, setakat bulan Julai tahun 2020, dia kata dah ada 2 orang staf yang dipecat isu daripada permit. Bayangkan kalau staf sendiri boleh kena pecat disebabkan permit, apatah lagi tuan-tuan sebagai kontraktor lah. So permit antara benda yang sangat penting, yang sangat dititik beratkan oleh pihak TNB. Pastikan tuan-tuan bila lepas ni, bila nak buat kerja, pastikan permit yang sah telah ditandatangani. Barulah tuan-tuan boleh buatkan kerja. Okay, yang ketiga ni untuk kerja-kerja switching lah. Kena pakai outfit suit ataupun baju angkasawan tu. Tak apa, ini kita tak cerita panjang. Okay, seterusnya peraturan-peraturan tambahan. Kalau tuan-tuan ada bekerja di tempat tinggi melebihi 2 meter, wajib memakai alat pelindungan jatuh. Seterusnya, kalau nak buat kerja dalam ruang terkurung ataupun confined space, tuan-tuan kena dapatkan kebenaran. Kemudian pengendalian ataupun pemanduan kenderaan, bawa motor, bawa kereta. Luar site, dalam site, dia punya peraturan sama tuan-tuan. Bawa motor, pakailah helmet. Bawa kereta, pakai seat belt dan juga ikut had laju yang ditetapkan. Okay, kemudian beban yang tergantung. Ada setengah site dia ada buat kerja-kerja lifting, kerja-kerja mengangkat. So bila ada kerja-kerja mengangkat, tuan-tuan adalah dilarang sama sekali berada di bawah beban yang tergantung. Right. Kemudian penggunaan telefon bimbit semasa memandu pun adalah dilarang sama sekali. Pasal apa? Dia berkaitan dengan fokus. Miros dia ada buat kajian tentang penggunaan telefon bimbit semasa memandu. Dalam kajian tu didapati, dicakap apa? Orang yang memandu sekiranya tuan-tuan memandu sambil menggunakan telefon bimbit, risiko untuk berlaku kemalangan adalah 7 kali ganda lebih tinggi daripada orang yang memandu dalam keadaan mabuk. Dan dalam kajian yang sama juga, Miros mengatakan biasanya fokus pemanduan ketika menggunakan telefon bimbit kebiasaannya tidak melebihi 20 saat. Sebab tu penggunaan telefon bimbit ni adalah dilarang sama sekali lah. Ini pun peraturan sama saja. Semasa tuan-tuan bawa kereta dekat highway, bawa kereta dekat jalan raya, dalam site sama juga. Dilarang sama sekali. Dan last sekali tuan-tuan adalah no drugs, no alcohol. Bagi yang Muslim, benda ni clear. Very clear. Jangan ambil dadah, jangan ambil arak. Kalau non-Muslim, misalnya kata Mr. Mohan, kalau Mr. Mohan minum, you nak minum tak ada masalah. Tapi bila you start buat kerja, you masuk dalam site, pastikan you are sober, free from alcohol. Itu saja. Okay, kat sini dia cakap bebas dadah dan juga bebas alkohol. Soalannya, ketum boleh ke tidak? Sebut ketum ramai yang senyum. Umi, agak-agak ketum boleh tak Mi? Apa pasal tak boleh? Apa pasal tak boleh? Kau ye-ye, geling ye-ye, lepas tu siap pangkah tangan lagi. Kenapa? Kau buka mic kau cakap sekarang? Boleh. Mabuk. Siapa yang mabuk? Syafiq. Kau memanglah. Tahu rebonding rambut je, minum ketum lepas tu mabuk. Kacau lah. Budak-budak KL macam gini lah. Budak-budak KL tak biasa kena ketum kan. Lepas tu mabuk menyusahkan orang. Mi, kenapa Mi tak boleh minum ketum? Apa pasal tak boleh minum ketum sini? Apa pasal tak boleh? Ketum boleh tak boleh? Boleh. Salah soalan. Bergantung kepada niat, Encik. Bergantung pada niat. Senang Tujuan. Okay. Oh, macam itu Dia ada banyak tujuan. Bergantung pada campuran. Okey, Kemal kata bergantung pada campuran. Kau macam dah biasa cam je, bro. Okey, kalau kita tengok betul-betul kat sini, life saving rules, dia kata bebas dadah dan juga bebas alkohol. Kalau kau tahu tentang peraturan negara kita, ketum bukan dadah, ketum bukan alkohol. Ketum diletakkan di bawah akta racun. Ada dia sebut racun tak kat sini? Tak ada kan? Dia kata dadah dan alkohol je. Jadi ketum boleh ke tidak? Kau tengok perempuan kan, sekejap saja berubah fikiran kan. Tadi kemain giling gini kan. Sekarang ngangguk gini kan. Aduh, tengoklah kau ni. Itulah sesungguhnya manusia ni hati dia memang sentiasa berbolak-balik kan. Okay, tuan-tuan, walaupun kalau kita sebenarnya kita boleh twist kat sini daripada life saving rules ni kita boleh twist. Kan pasal apa? Kalau kita faham, ketum dibenarkan pasal dia tak mention langsung racun kat situ.
Tapi pihak TNB dia dah clarify dia cakap sebarang substans yang memabukkan adalah dilarang sama sekali. Pasal apa? Pasal ada pekerja-pekerja yang lemah macam Syafiq Zakaria ni, bila minum ketum dia mabuk kan. Bila dia mabuk dia nyusahkan ke kawan lain. Punca pekerja-pekerja macam inilah yang menyebabkan ketum tu dilarang sama sekali bawa ke dekat site. So Syafiq kau kau jaga rambut je lah Bik. Okey tuan-tuan, cuma kat sini macam Umi cakap tadi bergantung kepada tujuan. Sebenarnya kalau tanya personally pada aku sebenarnya setujulah kalau kita boleh minum ketum. Pasal apa? Ketum ni kalau kau minum pada waktu yang betul, dengan dos yang betul, tanpa sebarang campuran, dia sebenarnya adalah ubat. Aku berani cakap pasal aku sendiri adalah consumer ketum. Bukan tegar lah. Bila benda tu ada aku minum. Betul? Engkau tak payah nak buat mantu bulat lah Mi. Okay? Pasal apa? Aku ada severe back pain. Sakit pinggang yang terlalu teruk dan masa buat kerja-kerja scaffolding tu sakit tu datanglah. Sampai tak boleh jalan apa semua kan. Jadi itulah first time aku ingat lagi time peristiwa tu, aku pasang scaffolding dekat PWTC. Masa tu ada event besar untuk Nayash lah. So itu first time aku minum ketum. Bila aku minum ketum, asbab daripada ketum yang kawan aku bawa tu, sakit berkurangan dan kita lebih bertenaga untuk buat kerja. Memang ketum yang dia bawa tu ketum yang pure lah. Bukan jenis tebu, dia jenis TO yang cair sikit kan. So itu first time minum ketum memang rasa dia pun okey, rasa macam teh Cina. Rasa macam teh Cina je. Dan aku minum dalam cawan kertas yang kecil tu je. Pasal first time kan, takut-takut juga. Tapi try lah dengan bismillah, aku teguk. Alhamdulillah, asbab dari ketum tu dia bagi manfaat kepada tubuh badan. So, kalau nak minum, minum. Kalau kau jenis tak mabuk, tak apa, tak ada masalah lah. Cuma jangan bergantung sepenuhnya. Kalau tak ada ketum, kau mula berjejer helium, macam orang gila apa semua. Nah, itu yang tak dibenarkan tu. So, tuan-tuan, kalau nak bawa, aku tak melarang, aku tak menggalakkan. Kalau nak bawa, pandai-pandai cover bro. Itu je nasihat aku. Okay, kalau Umi nak try pun tak ada salah ni. Kita benda yang kita tak pernah rasa, kau jangan terus menidakkan benda tu tau. Kau kena try dulu benda tu. Okey Mi, ini pengajaran untuk kau Mi. Okey, pop quiz yang kedua. Dalam life saving rules ni, 9 life saving rules ni, dia ada menggunakan 2 color, iaitu color merah dan juga color biru. Apa yang membezakannya? Dia macam My Sejahtera lah baru-baru ni kan, laporan COVID harian tu kan. Sebelum ni color merah, tiba-tiba sekarang color biru je. Kan? Okey, soalan dia. Kenapa ada color merah? Kenapa ada color biru? Izzuddin Azmi, kau sengih je, cuba kau jawab. Merah tu bahaya kot. Merah bahaya, biru? Kurang sikit. Kurang sikit. Aku tanya korang, pasal korang juga, nama sebaya ni biasa budak-budak educated. Kan? Okay, jawapan ke laut. Izzuddin jawapan ke laut. Zulfadli, wakil Pekan Nanas. Kau jangan malukan Pekan Nanas bro. Biru. Okey. Merah. So kritikal Okey. Okey Zan, kau punya partner kau jawab ke laut dah Zan. Kau tolong cover sikit jawapan dia. Okey, merah dilarang. Okey. Biru perlu buat lah. Biru perlu buat, merah dilarang. Okey. Okey Mr. Mohan. You punya jawapan je dah Mr. Mohan sebagai project director. Sama juga. Merah tu dilarang, yang biru perlu dibuat. Okey. Nasib baiklah budak gelang patah jawab betul. Kau benda Zul, tunjuk-tunjuk jempol. Kau jawapan dah salah, tak payah tunjuk jempol lah kau. Okey, warna merah ini standard Standard color code. Warna merah bermaksud prohibition, larangan. Warna biru maksudnya apa? Mandatory, wajib. Bukan siapa cakap tadi, si Din cakap biru tu kurang bahaya, apa pandai kau kurang bahaya, kepala otak kau kurang bahaya. Kena karen kau cakap tak bahaya, kau tak mampus Din. Jangan buat gila Din. So kena tahu ini standard color code. Warna biru mandatory, wajib. Warna merah adalah prohibition. Warna merah dan berpalang adalah prohibition ataupun larangan. So ini adalah life saving rules yang tuan-tuan perlu tahu. Mungkin tak semua berkaitan dengan tuan-tuan, tapi in case kalau tuan-tuan pergi site tu ada jumpa benda-benda macam ni, tolong comply. Jangan pandai-pandai nak langgar lah. Pasal apa? In case kalau tuan-tuan langgar, kantor kena tangkap dengan HSC daripada TNB ataupun HSC daripada site. Yang pertama sekali, dia akan buat siasatan dulu. Okay? Kemudian kalau didapati tuan-tuan memang bersalah, tuan-tuan mungkin akan dikenakan beberapa tindakan. Yang pertama, mungkin disingkirkan daripada tapak sementara ataupun kekal.
Yang kedua mungkin dikenakan penalti, yang ketiga mungkin ditamatkan kontrak, dan yang paling sadis sekali tuan-tuan akan disenarai hitamkan daripada mana-mana projek TNB dekat Malaysia ni. In case kau buat kerja dekat Pekan Nenas tadi, kau kena blacklist dekat Pekan Nenas, jangan fikir dekat Segamat kau clear. Tak bro. Once kena blacklist, dia akan terus link satu Malaysia. Dia akan link juga dengan Sabah Electricity, dia akan link juga dengan Sarawak Energy. So berhati-hati tuan-tuan kat sini. Cuma blacklist ni very unlikely lah. Sangat-sangat jarang kita jumpa. Memang kes tu ada tapi sangat-sangat jarang lah. Pasal apa dia orang akan ada bicara, buat siasatan betul-betul dan sebagainya. Kebiasaannya dia orang akan bagi warning dulu lah. Itu TNB punya prosedur. Okay, ada video lah saya merus. Tak apa, kejap lagi kita buka tentang senggang nanti. Okay, kemudian lagi satu yang tuan-tuan perlu tahu adalah tentang tenaga safety culture. Budaya keselamatan TNB. Ini sebenarnya benda ni benda yang common yang kita dah buat setiap hari dah. Daripada kecil sampai besar kita dah buat dah tuan-tuan. Apa bendanya sebenarnya ni? Okay, yang pertama dia cakap tuan-tuan kena menilai ataupun buat assessment untuk persekitaran kerja tuan-tuan. Buat assessment untuk kerja yang tuan-tuan buat tu. Pastikan dia adalah selamat daripada environment kita, daripada action kita sendiri adalah selamat untuk kita dan juga kawan-kawan kita. Dan kemudian kita kena comply dengan sebarang prosedur, SOP ataupun akta ataupun regulation yang berkaitan dengan kerja kita tu. Misal kita masuk site TNB, kita kena tahu kita kena comply dengan SME rule tadi. Selain kita kena comply dengan akta-akta yang lain lah. Kemudian kita juga sebagai manusia ni bila bekerja kita tak bekerja seorang-seorang, kita ada partner kita kan. Jadi kat sini saya cakap kita kena bagi teguran. In case kalau partner kita, kalau buddy kita buat kerja, mungkin dia terlupa ataupun mungkin dia tak tahu kan. Jadi dia buat kerja dalam keadaan tak selamat. Jadi kita sebagai orang yang beringat ni, kita kena bagi teguran. Ya, dan last sekali kita kena caring lah. Apatah lagi kalau kau punya partner macam si Syafiq tadi kan, jenis rambut mengurai situ. Kau kena sayang lebih kat dia lebih. Kan? Orang-orang macam ni kalau jadi partner aku, memang aku ajak, geram abang tengok rambut kau ni. Contohnya macam itulah. Kalau perempuan aku bolayan sangat, tapi kalau macam Syafiq ni aku macam geram sikit. Tak tahu kenapa kan. Fik, kau dah kahwin, Fik? 3. Mantap, 3 kahwin. Ada lagi satu kota. Kota tu simpanlah untuk aku, Fik. Okay, TSC ataupun tenaga safety culture pun dia ada video dia juga. Kejap lagi kita buka lah. Okay, so tuan-tuan, itu adalah kita punya mukadimah. Ada apa-apa soalan setakat ni? Umi ada soalan ke? Ya, Mr. Mohan. Cik, tadi Cik bagi tahu kalau berdaftar atas nama company tu, kad tu hanya valid kalau kita buat kerja guna nama company tu kan? Ya, so far memang itu praktis dia. Apa rasional buat macam tu Cik? Sebab kita kursus ni attend by personal like us kan? Betul. Tapi kenapa, sebab saya sekarang ni contoh saya ambil kursus ni 3 tahun validity. Betul. Kalau kata saya berhenti kerja, saya join dengan company lain. Apa kursus tu saya yang attend kan? Betul. So apa rasional dia kata saya kena tukar kad tu? Ini sebenarnya Mr. Mohan bukan you bukan orang pertama yang tanya soalan ni. Dan soalan ni kami tak dapat jawab. Pasal kami pun tak dapat jawapan yang memuaskan hati daripada TNB. Ini requirement daripada TNB. Pasal kita ambil contoh kad lain lah. Kad safety passport, contoh OGSP. Oil and gas punya. Oil and gas punya, dia tak ada mention nama company pun. Tak ada isu. Maksudnya you lompat mana-mana company pun tak ada masalah. As long kad masih valid. Cuma TNB I not sure lah. Pasal TNB ni dia punya mengada-ngada, you tahulah. You tahulah mengada-ngada dia macam mana kan. Pasal dia kata dia memang very strict. Dia nak tengok company ni betul ke apa. Dan juga dia nak tengok dekat list of workers dia. Kalau tak, kalau misal kata company A, dia hantar list nama company sini, nama pekerja dia sini, bila dekat site mungkin ada PIC dia akan check. Kalau tak tally ataupun memang nama tu ada tapi dia akan tengok pada kad juga. Kalau kad nama company lain, dia takkan benarkan masuk. Itu dah ada kes dekat Tanjung Bin, Johor. Tanjung Bin pun dia gunakan kad NTSP, memang ada kontraktor menghadapi masalah yang sama. So kami pun bertanya benda pada TNB, jawapan kami tak dapat jawapan yang memuaskan hati. Tapi since dia adalah subscriber, dia yang menentukan benda ni, we have to follow lah. So itu je yang saya boleh jawab untuk soalan you ni, Mr. Mohan. Okey Cik, terima kasih. Baik. Okay, soalan lain? Umi, kau ada nak tanya apa-apa? Azhar? Siapa lagi seorang perempuan tadi? Seorang perempuan. Kasar, aku tak nampak. Member Azhar sendiri, member Azhar? Fatin, Arina?
Farah. Kau semua nama sebut. Farah, ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada Kau pun malas nak tanya soalan. Fazrihan, nak tanya apa-apa? Tak ada? Tanyalah bila nak makan, bila nak minum, itu kan soalan. Cuba tanya. Bila nak rehat, Cik? Ada pun yang bertanya. Okey, memandangkan ada yang bertanya bila nak rehat. Orang kalau dah bertanya ni, dia berhajat. Jadi orang berhajat ni kita jangan hampakan hati dia. Aku pun tak sampai hati. So orang berkehendakkan ni, kita bagi dia. Baik, bila nak rehat, kita rehat sekarang. On paper, rehat pagi 15 minit. Tapi sebagai seorang rakyat yang baik, yang membayar cukai setiap hari kepada negara, rehat 15 minit ni boleh jadi tak cukup bang. Siapa-siapa yang tak faham membayar cukai setiap hari ni adalah perokok tegar tau. Kita orang hisap rokok, kita orang bayar cukai tau. Ni yang tak merokok ni, korang tak bayar cukai kau tahu tak? So kami yang perokok ni, 15 minit tak cukup. Mana nak hisap rokok, mana nak minum, mana nak makan. Jadi rehat 15 minit, kita akan doublekan jadi setengah jam. On tak on bosku? On Okay, jadi itu jam kita nak dengar. Okay, jam kita menunjukkan lebih kurang plus minus 10:30. Kita jumpa balik pukul 11 pagi, janji Melayu. Okay, pukul 11 kita jumpa balik. Selamat berehat tuan-tuan. Minum betul. Minum. Kacau.